Perkara pertama yang menarik perhatian kami sekeluarga ialah keadaan trafik di Malaysia. Amat ketara, jumlah kenderaan tu bertambah berganda-ganda dan keadaan pemandu juga, terutamanya di Lembah Kelang, seperti ada sesuatu yang tidak kena, tapi saya tak tahu apa yang nak diungkapkan. Dulu-dulu saya cerita pada anak-anak yang saya tak boleh bayangkan bagaimana kalau saya meneruskan rutin kuliah maghrib disebabkan oleh keletihan yang tidak wajar untuk sampai ke lokasi dan pulang semula ke rumah selepas solat isyak bila program dah selesai. Itu cerita 7-8 tahun sudah. Dan kalaulah keadaannya pada hari ini, tak tahulah saya nak bayangkan. Saya harap sahabat-sahabat, rakan-rakan asatizah yang masih berada di dalam rutin berkenaan mempertimbangkan dengan sebaik mungkin mengurangkan jumlah kuliah dan memastikan mana-mana yang masih dikekalkan itu dikekalkan ataupun ditingkatkan kualiti dan impaknya berbanding mengejar kekerapan. Saya sendiri pun tak perasan bila dah berada di Finland dahulu, 2016 bila kami berhijrah ke sana, anak-anak kata, ialah finally they saw me more at home. Barulah jumpa saya dengan lebih banyak. Dan saya bila balik ke Malaysia baru-baru ni, berkunjung ke rumah kami yang sekarang ni sahabat kami tinggal untuk menyewa dan juga menjaga tersebut. Saya rasa agak sedih sebab saya tak ada banyak memori, macam tak banyak yang saya boleh recall apa yang saya buat dekat rumah ketika saya tak ada program, tak ada kuliah, untuk menggambarkan banyaknya masa yang diluangkan berada di luar. Dan trafik ini agak menghairankan dari satu sudut bila difikirkan kenapa island tempat di mana kami berada ni, yang peraturan jalan rayanya hampir 100% sama dengan Malaysia, tetapi lesen memandu Malaysia tidak diterima di island. Kami kena start balik from scratch, belajar teori, dapat lesen L, masuk kelas, 12 kelas, tapi kalau ada lesen memandu penuh Malaysia dan ada surat dari JPJ, boleh dikurangkan daripada 12 kelas tu kepada 6 sahaja, dan kemudian menduduki ujian memandu. Semua kena start balik. Tetapi melihatkan kepada keadaan trafik di tanah air, kadar kemalangan yang berlaku, mungkinlah itu boleh menjelaskannya. Amat menyedihkan kerana selama sebulan kami berada di tanah air itu, buat pertama kalinya anak-anak melihat sesuatu yang mereka tak pernah lihat. Kemalangan ngeri jalan raya yang menyebabkan ada mayat mangsa yang berbungkus dengan plastik hitam terkujur di tepi jalan. Kami pulang daripada Kuala Lumpur ke Ipoh yang selalunya memakan masa 3-4 jam sahaja bila memandu, tapi kali ini bukan cuti perayaan, keseluruhan perjalanan tu menjadi 9 jam disebabkan oleh kemalangan besar yang berlaku. Walaupun trafik ni hal duniawi saja, tapi dia benda yang semua orang kena menghadap. Dia boleh menjadi punca kita stres, mempengaruhi nak beli rumah kat mana, nak pergi kerja naik apa, public transport ataupun kereta, ataupun meninggalkan kereta dan menunggang motosikal. Dan perkara-perkara ini menguji kita saban hari. Saya tak sukalah nak banding-bandingkan secara membuta tuli, tapi oleh kerana kita pendidik dan kita sentiasa interested untuk fikir apa yang orang fikir, jadi kita nak fikir apa yang ada di dalam kepala pemandu ketika kejadian-kejadian tertentu berlaku. Misalnya soal memberi laluan. Kalaulah di island ni pun banyak dia punya kerenah dia. Bagi saya, island ni masalah besar yang kami hadapi di tempat yang kami tinggal ni, kawasan kampung, ialah ramai orang yang terlebih casual. Dia bawa kereta tu macam dia bawa kereta kuda, kereta lembu di zaman kampung-kampung dulu agaknya. Tapi soal memberi laluan, kalau kita berada di simpang, tak ada traffic light dan kita perlu nak masuk ke jalan utama, daripada 10 kejadian, berkemungkinan besar 8 akan berhenti memberikan laluan. Dan kita pun buat benda yang sama juga kepada orang lain bila kita berada di laluan utama. Dan bila kita masuk ke laluan utama, amalan yang ada dekat sini, yang tak ada dalam buku tapi menjadi kebiasaan masyarakat, ialah kita akan tekan hazard light lebih kurang 1 kelipan sesaat sebagai tanda berterima kasih kepada orang di belakang kita yang memberi laluan. Yang tu payah nak jumpa selama sebulan memandu di Malaysia. Saya kira-kira lebih 2000 km lebih jugalah saya memandu sana sini. Dan saya nak sangat tahu
apa yang boleh dibuat untuk mengubah benda yang tak elok kepada yang lebih baik. Civic minded tu. Tak tahulah macam mana, tapi itu antara perkara pertama yang banyak kami bincangkan dalam kereta ketika berada di tanah air baru-baru ini. Sahabat-sahabat ada pandangan tentang isu tersebut, kalau ada yang boleh dikongsi, kongsikanlah untuk kita bincangkan bersama. Wallahualam.